sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Nurul Hijrah, Taman Intan Mas Teluk Intan Perak Darul Ridwan, bagi menyambung perbahasan kita di dalam kitab Tafsirun Nurul Ihsan, penggal yang keempat, pada menyambung perbahasan kita di dalam suratul Nasr. Betul, surah Nasr kita ayat kedua je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه ونفعني في الدارين الآمن. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Pada sambungan kita siri lalu, kita dah cerita tentang pembukaan kota Mekah dan bagaimana kisah yang berlaku terhadap Abu Sufyan bin Harish terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berapa ramainya daripada kalangan manusia yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menakluki Mekah dengan sebutan Fathul Mekah. Itu sebab Fathul Mekah itu merupakan suatu kejayaan yang besar bagi umat Islam dan merupakan suatu tawanan ataupun suatu pembebasan manusia daripada jahiliyah kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la hijratul ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, kerana itulah tarikh ataupun waktu yang kita sebut sebagai kemerdekaan bagi umat Islam pada saat dan ketika itu. Bebas melakukan ibadah daripada Madinah, Kufah, daripada Allah daripada Parsi, Rom sebagainya, menuju ke Makkatul Mukarramah Al-Musyarrafah yang menumpu ia kepada Kaabah yang mulia. Maka kita sambung pula pada kalimat seterusnya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selesai dah? Belum baru masuk. Baik. Kata pengarang kita rahimahullah taala sebagaimana firman Allah taala, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, dan engkau lihat akan manusia masuk mereka itu pada agama Allah, yakni Islam itu berpuak-puak, datang Arab daripada segala pihak negeri, taat bagi Rasulullah, dan dahulu daripada Fathul Mekah masuk Islam seorang atau dua, tiada berpuak-puak, kerana segala bangsa Arab nanti-nanti lihat ahli Mekah. Maka tatkala Islam ahli Mekah, datanglah mereka itu Islam berpuak-puak. Turun surah ini di Mina pada tahun Haji Wada'. Kemudian daripadanya turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, memberi ketahui kerja yang dibangkitkan Nabi jadi Rasul itu sudah sempurna dan cukup selesai kerjanya dengan dimenang akan dia atas seteru dan takluk Mekah, dan Islam Arab berpuak-puak bagi tiap-tiap kerja yang disuruh sudah selesai, menunjuk akan berpindah pada lain kerja, maka disuruh Allah mengucap tasbih dan istighfar, mengajib daripada kurniaan Allah, kemudahan bagi sempurna agamanya dengan barang yang tiada terlintas atas hati seorang dengan firman-Nya. Jadi apabila wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ini turun, ayat ini merupakan ayat pukulan yang sangat pedih, ataupun surah ini sendiri
menjadi pukulan yang sangat pedih buat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum daripada kita kisahkan tentang Sayyidina Umar, pengarang kitab rahimahullah taala menyebut satu firmanullah taala di dalam surah yang lain, iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Bila ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjul Wada', mana pada ayat ini turun pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Bila Nabi sebut perkataan itu pada para sahabat yang ada di depan, bergembiralah, bersoraklah mereka sebagai tanda kecukupan Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang Islam. Orang Islam pada ketika itu bila kata al-yawm, hari ini, akmaltu lakum, sempurna sudah agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan ke atas kamu keredaanku. Allah ridha di atas orang-orang Islam ketika itu. Maka para sahabat yang ada di situ, yang menyaksikan Rasulullah SAW, yang berada dengan titah perintah baginda Rasulullah SAW, tak kala kita menyebut namanya, apa yang kita panggil pada kalimat akhirnya? Radiyallahu anhu, telah redha Allah ke atas mereka itu. Ini sahabat-sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Mereka bergembira, bersorak kerana ayat ini turun. Tapi tidak bagi seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Abi Quhafa Utsman. Man huwa Abdullah bin Abi Quhafa? Dia inilah nama yang kita kenali dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nama asalnya ialah Abdullah bin Abi Quhafa Utsman. Beliau apabila dengar kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, bila turun ayat tu pada baginda Nabi SAW, meleleh air matanya, sedih, tangis, hiba hatinya. Menangis dia dalam kepedihan dan kepiluan, sendirian dia di dalam kemahnya. InsyaAllah ketika berkemah Haji Wada', dia duduk sedih. Walhal ketika itu kemah Rasulullah SAW dipanggil kematul khudra, atau kemah hijau. Nabi duduk dalam kemah hijau berdekatan dengan kemah Nabi, kemah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an ini disebut dalam riwayat beliau masuk Islam ketika umurnya 38 tahun. Subhanallah taala anhu. Beliau ni lebih muda daripada Rasulullah SAW. Kerana kita biasa dengar tupak metua, kita bayang dia lagi muda daripada Rasulullah, Rasulullah lagi muda daripada dia. Walhal dia tu lebih muda daripada Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab itu ialah bapa metua Nabi SAW. Kerana Nabi berkahwin dengan anaknya Sayyidatuna Hafsah. Namun diceraikan. Nabi sallallahu taala anhu, ada kisah penceraiannya, ya. Jadi Umar ada anak nama Hafsah. Hafsah dinikahkan dengan Rasulullah. Itu sebab kalau kita buka dalam hadis An-Nawawi, 40 hadis Nawawi, hadis yang pertama dia kata apa? An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebutan dia An Abi Hafsin, daripada bapa Abu Hafs, daripada bapaknya Hafsah. Siapa Hafsah tu? Itulah anak Umar Al-Khattab. Dan dalam perbahasan mengatakan Umar radhiyallahu an masuk Islam ketika umurnya 28 tahun. Subhanallah taala anhu. Yang mana dia lebih muda daripada Rasulullah, lebih muda daripada Abu Bakar. Tapi penghayatannya terhadap Islam tu lebih daripada orang yang tua di zaman Nabi SAW. Itu sebab pepatah Arab ataupun falsafah hukama mengatakan tuanya seseorang itu bukan dikira daripada nilai angka umurnya, tetapi tuanya seseorang itu dikira daripada sejauh mana kenal ia terhadap Tuhannya. Kalau dia tua tapi tak insaf-insaf lagi, joget dandut tak habis lagi, subhanallah taala anhu, belum tua tu jiwanya muda lagi. Subhanallah taala anhu. Ada orang yang muda tapi jiwanya sangat dekat dengan Tuhannya, insya-Allah. Contoh Al-Imam Rifa'i Saghir ataupun dipanggil Syafi'i Saghir. Salah seorang Syekhul Azhar, kita panggil syekh yang mengajar di Azhar. Ketika beliau mengajar di Azhar, umur dia baru 4 tahun. Umur 4 tahun, insya-Allah. Dan beliau meninggal dunia ketika umurnya 5 tahun. Allah ambil sekejapnya. Ini salah satu daripada kanak-kanak ajaib di bumi Mesir. Dia panggil Imam Rifa'i, mengajar Quran di Masjid Al-Azhar. Subhanallah taala. Kalau pergi ke makam dia boleh tahu manakib sirah dia. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis
Bila al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum raditu billah. Pada ayat tu turun kepada baginda Nabi SAW, maka datang anaknya ataupun ada orang keliling tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, limadza anta yabqi? Ya Abu Bakar, kenapa awak sedang menangis? Apa yang menyebabkan awak menangis? Bukankah Allah telah memilih Islam dan telah menyempurnakannya, dan Allah Ta'ala telah memberikan keredaannya atas agama ini? Maka Abu Bakar pun memandang kepada orang yang bertanya, lalu dia katakan kepada orang tadi, apakah bunyi ayat tadi? Apakah ayat tadi disebutkan oleh Allah Rasulullah? Ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Apakah tujuan Rasulullah datang pada kita? Untuk menyampaikan agama. Kalau agama tu dah sempurna, apa lagi tujuan Rasulullah ada di atas dunia? Dia Abu Bakar tanya, apakah lagi tujuan Rasulullah itu berada di atas dunia? Maka ketika itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baru mereka sedar bahawa ayat ni bukan hanya ayat kegembiraan menunjukkan menangan orang Islam, tapi itu ayat menunjukkan tanda Allah Ta'ala nak bagi tahu Muhammad nak wafat. Subhanallah, Muhammad akan wafat. Subhanallah. Tu sebab hadis dalam perbahasan hari Tasu'ah. Hari Tasu'ah kan Nabi sebut pada tahun yang sama, Nabi SAW sebut, kalaulah aku diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup lagi pada tahun hadapan, nescaya akan ku berpuasa pada 9 Muharram. Itu kata Nabi SAW. Tapi Nabi sempat puasa? Tak sempat. Nabi tak sempat berpuasa. Namun arahan untuk Nabi mengatakan akan aku puasa kalau aku hidup, kata Nabi. Di situ sebenarnya baginda Rasulullah tahu simbolik yang Allah Ta'ala ataupun clue yang Allah Ta'ala nak bagi pada baginda Nabi tentang kematiannya melalui ayat al-yawma akmaltu lakum. Maka kepilan ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ni, dan ra'aitu, melihatlah engkau akan annasu, manusia itu, yadkhulu, sentiasa memasuki Islam, fi dinillah, dalam agama Allah tadi, afwaja. Wala afwaja bermakna afwaja bermakna afwaja itu maknanya ialah berbondong-bondong. Dia masuk dalam agama Allah Ta'ala tu berbondong-bondong ramainya, sampai tidak dapat ditapis seperti awal-awal dulu. Awal ketika Rasulullah kan doa, ya Allah, masukkanlah Islam ini di antara dua Umar, insyaAllah, antara Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal, insyaAllah. Salah seorang daripada mereka masuklah Islam. Allah pilih siapa dia? Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang gagah. Yang gagah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini ahli yang tawaduk. Kita tahu kewibawaan Sayyidina Umar Al-Khattab bagaimana. Cerita sirah ketika mana Umar memerintah dunia, dia menakluki memerintah Islam, jadi khalifah Islam, dia menakluki 2/3 dunia. Bukan 2/3 Arab, tapi 2/3 dunia ditakluk oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Rom dan Parsi dalam tangan Umar Al-Khattab. Ya masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Zaman Sayyidina Osman berlaku pemberontakan. Sedangkan zaman Sayyidina Ali itu zaman yang tidak menjajah, walaupun dia memperolehi jawatan. Dia ada puasa, tapi dia tak menjajah. Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali hanya mengekalkan kedudukan khalifah, mententeram dan mentadbir umat Islam. Dia tak ada jajah. Tapi Umar Al-Khattab ini, dia punya kuasa, dia mentadbir dan dia menjajah. Ini hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Raja Rom datang berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana kedudukan Sayyidina Umar Al-Khattab? Sedang baring dalam timbunan daun tamar. Daun tamar tengah timur-timur, dia tidur dekat dalam tu. Siapa peduli? Raja Rom datang kata nak jumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak jumpa Sayyidina Umar. Maka ditunjuk orang, itu Sayyidina Umar tengah tidur kat bawah pelepah tamar. Kata Raja Rom apa? Mustahil. Mustahil Umar yang agung, mustahil Umar yang perkasa, mustahil Umar yang bijaksana dengan kegagahannya tidur macam tu tanpa pengawal. Tidur di atas pelepah tamar, tidak ada permaidani. Saya, Raja Rom pun nak datang jumpa saya, permaidani kapet dekat pelaminan saya tadi tu pun tebal. Ini Umar, pimpinan 2/3 dunia dalam tangan dia. Takkan dia tidur macam tu, insya-Allah. Maka dikejutkan Umar bangun. Bila Sayyidina Umar bersuara, barulah Raja Rom kenal suara Sayyidina Umar. Maka dikatakan ta'ajub dengan Umar radhiyallahu anhu. Itu sebab pentingnya kita ni mendengar nasyid sebenarnya. Kalau malas baca buku, dengar nasyid. Subhanallah ta'ala anhu.
Nasyid-nasyid ni penting juga. Nasyid dulu dah. Subhanallah ta'ala. Nasyid dulu tu kan. Kita atas dalam ni minta maaf. Ayat dia Allah ta'ala. Bulan ke-9 dalam bulan Islam, bulan apa? Duk menung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Oh, Ramadan Ustaz. Kena menyanyi dulu baru tahu. Subhanallah ta'ala. Sifat Allah Ta'ala yang ketujuh daripada 20 sifat Allah Ta'ala. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul awadisi qiyamu bi nafsihin wahdani. Oh, wahdaniyah Ustaz. Kena menyanyi baru dapat. Subhanallah Ta'ala. Itu penting dengan nasyid dulu. Itu sebab saya sangat terus terang mengagumi nasyid kumpulan Hijaz. InsyaAllah. Selain Rabbani itu Hijaz saya kagum semua insya-Allah. Kerana lagu-lagu yang dia bawa tu lagu-lagu mengingatkan kita sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya masya-Allah. Apa antara lagu Sayyidina apa yang disebutkan oleh Hijaz, dia katakan, aku hanya seorang Umar, kemuliaanku kerana Islam. Itu kata Sayyidina Umar ketika mana dijawab oleh para Raja Rom, kenapa tidur di sini, bukankah kau orang yang mulia begini-begini? Kata dia, kemuliaanku kerana Islam. Walau hebat gagah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun kegemilangan dan kehebatan itu menjadi sebutan para umat, apa kata dia? Setelah dia mengatakan, aku hanya seorang Umar, kemuliaanku kerana Islam, semua ke syurga kecuali dia, ku bimbangi dialah diriku. Ini semua kalam Sayyidina Umar, dia bukan lirik lagu semata-mata. Sayyidina Umar cakap, walaupun dia ada satu tempat yang tertinggi, walaupun dia ni sahabat Nabi, Umar ni siapa dia? Dia bukan calang-calang. Hatta minta maaf kalau perkataan saya terlaluan, tuan-tuan guru yang ada yang menyaksikan live, kalau silap mau betulkan. Hatta saya boleh mengatakan mulianya Sayyidina Umar ini oleh Nabi SAW melebihi Abu Bakar. Kenapa? Nabi kata, kalaulah ada Nabi setelah aku, nescaya Nabi itu Umar. Nabi tak pernah cakap pun, kalaulah ada Nabi setelah aku, nescaya Nabi itulah Abu Bakar. Tak ada. Tapi Nabi kata, kalaulah ada Nabi setelah aku, nescaya Nabi itulah Umar. Kata Nabi SAW. Sampai taraf tu. Tapi dari segi kasih sayang, persahabatan Nabi dengan Abu Bakar tu lebih. Kerana imannya Abu Bakar tu lebih. Nabi SAW mengatakan, kalau diletakkan dalam satu neraca timbangan, diletakkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di sebelah kanan dan penduduk Ansar, Nabi sebut orang Ansar, penduduk Ansar di sebelah kiri, nescaya beratlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ni Nabi sebut. Insya-Allah. Orang Ansar ni orang yang paling banyak berjuang jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar yang turut serta sama dalam perang Badar. Orang Ansar yang menyambut Nabi dengan penuh kasih sayang. Orang Ansar yang menyediakan rumah, berebut nak masukkan Nabi dalam rumah dia orang. Ada yang ketika unta sedang berjalan, dia tariknya unta, berhentilah unta kat sini. Kata Rasulullah, lepaskan tali unta itu supaya ia dapat membuat pilihannya. Ada orang yang mengeluarkan jerami yang banyak letak depan rumah supaya unta tertarik berhenti di depan rumah dia untuk makan jerami. Tapi unta itu menondong di depan. Subhanallah. Atas pilihan Allah Ta'ala. Ni orang yang betul-betul nak menyambut Nabi SAW, yang berjuang betul-betul kerana Rasulullah SAW. Orang Ansar, sampai sekarang kalau kita nak bandingkan baiknya orang Ansar dengan masyarakat bumi pada hari ini, tak terlawan. Ansar ni masya-Allah tabarakallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW datang ke bumi Madinatul Munawwarah, Nabi saudarakan Aus dan Khazraj. Selesai. Nabi saudarakan Muhajirin dan Ansar. Ansar yang punya hebat sehingga apa yang mereka ada, mereka nak bagi pada Muhajirin. Bagi Muhajirin. Katalah kau ada satu orang Muhajirin, ni Ansar. Ansar ni kata, wahai Muhajirin, sesungguhnya aku memiliki 3 biji rumah. Pilihlah mana rumah yang kau nak, saya akan kuberikan kepada engkau. Ni biasa je Ustaz. Mana ada biasa, bohong ni biasa. Allah Ta'ala. Kalau biasa begini, saya ada 3 rumah. Dia tak khabar apa tu. Kebetulan kita dah saudara Islam ni. Saya ada satu rumah kat ujung kampung tu. Kalau awak nak duduk, awak bolehlah duduk di rumah itu. Rumah yang kita tak duduk tu, kita bagi dia. Allah Ta'ala. Yang ni Ansar kata, aku ada 3 rumah, hatta rumah yang aku duduk ni. Kalau kau nak rumah ni, aku keluar dari rumah ni, kau ambil lah rumah ni. Sampai tara tu. Aku memiliki 4 orang isteri. Pilihlah salah satu daripada isteriku, akan ku ceraikan ia dan ku kahwinkan dengan kau. Sampai tara macam tu. InsyaAllah. Bukan kata, saya ada isteri, nombor 3 dengan 4 tu cerewet sikit. Kalau awak nak pilih salah satu, saya bagi. Itu. Ni tak, saya ada 4. Pilih mana nak. Yang paling ku sayang pun ku ambil, tak apa. InsyaAllah. Ni
Dia punya sayang saudara dia lebih daripada sayang isteri-isteri dia. Sayang kata-kata dia. Allah Ta'ala kata sebut dalam Quran, innallaha ishtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala membeli pada diri orang mukmin itu tadi diri mereka dan harta mereka dengan barang tukaran ataupun barang perniagaannya ialah syurga. Ini nak masuk syurga, mereka menggadaikan semua tadi. Itu sebab orang Ansar tak dapat kita nak lawan. Hatta saya yakin siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah ni, mesti dapat bezakan orang Mekah, orang Madinah. Zaman sekarang punya Mekah, Madinah lain. Subhanallah Ta'ala. Tengok polisnya pun dah tahu. Jangan kata tengok dia memang satu negara Saudi, tapi penduduknya tu lain budaya penghidupan dia. Masya-Allah. Orang Madinah dia menunggu Nabi, dia bukan tunggu Nabi SAW bila dengar Barak bin Azib balik bawa sampai pada Barak bin Azib. Tak. Dia orang tunggu Rasulullah SAW tu daripada zaman Tuba awal Raja Yaman mati di India. Ketika hari matinya Raja Tuba di India, 1000 tahun kemudian baru Rasulullah lahir. Jadi mana 1000 tahun dia tunggu Rasulullah lahir. Lepas tu 40 tahun kemudian baru Nabi datang ke Madinah. Dalam 50 tahun, 53 tahun kemudian baru Nabi datang ke Madinah. 1053 tahun mereka menunggu dari generasi ke generasi. Itu sebab cintanya mereka, sayangnya mereka, kasihnya mereka pada Rasulullah tu terlalu tinggi. Maka bila turun ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pada ayat tu, ayat ni turun setelah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa yang saya nak ceritakan sini, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melilihkan air mata. Tangis Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu saya kata Umar ni punya hebat. Dah tinggi martabat, Nabi dah janji dah syurga untuk dia. Umar ni syurga. Sahabat kibar 10 yang dijamin syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa kata dia dalam kalimat dia? Ini memang kalimat dia sebut, aku lihat semua ke syurga kecuali dia. Aku bimbangi dialah diriku. Itu artinya apa? Itu tawaduk. Dia lihat semua orang baik. Semua orang baik, semua orang dapat masuk syurga. Aku takut aku tidak dapat melaksanakan tanggungjawabku sebagai khalifah. Aku takut ada di antara bawah pimpinanku itu tidak menyukai aku. Aku takut. Dan sebab ketakutan itulah aku takut akulah dia yang tak dapat masuk syurga tadi. Kata aku tengok semua orang masuk syurga kecuali dia. Aku bimbangi dia, itulah diri aku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hak kita ni baru pakai serban, besar bakul cepedak je, baru belum bakul durian lagi. Kata barakallah. Bila orang pakai serban besar bakul cepedak, dah pandai menuduh orang masuk neraka. Tu ahli neraka tu. Itu ahli neraka, semua neraka. Kata barakallah taala, ya Allah. Mungkin dia ada sewa neraka tu agaknya. Kata barakallah, senang-senang nak masukkan orang dalam neraka, insya-Allah. Ni masalah, insya-Allah. Tu kata Sultanul Qulub Al-Habib Munzir Al-Musawwah. Apa kata dia? Allah bagi umur pada kita 50, 60, 70 tahun, 80 tahun sekalipun Allah bagi umur pada kita, itu umur masih belum cukup untuk memandang kesalahan dan kealpaan diri sendiri. Nak cerna, nak mencela diri, nak muhasabah, tengok salah diri sendiri, kurang diri sendiri, keburukan diri sendiri itu pun tak cukup. Bagaimana dia boleh memperuntukkan setiap minit daripada umur dia untuk pandang salah orang lain? Ini disebutkan oleh Masya Allah. Umur yang kita ada sendiri pun nak tengok salah kita tak cukup. Kita duk menung umur kita 80 tahun, katalah 60 tahun hidup, 10 tahun nak muhasabah 80 tahun, tak cukup. Tak cukup. Apalah yang aku buat sepanjang masa umur 20 tahun sampai 30 tahun. Umur 20 ke 30 tu nak menung balik kesalahan, kekurangan, pelanggaran daripada perintah Allah Ta'ala, barang yang ditinggal, barang yang dilaksanakan, nak menung itu je pun tak cukup. Macam mana ada lagi pandangan matanya boleh melihat kesalahan orang, telinganya boleh mendengar umpatan tentang orang. Ini masalah. Ini bukan masalah orang awam saja, bahkan ahli ilmu, bahkan hatta mereka-mereka yang bernama manusia, sebagai peringatan. Barakallahu ta'ala anhu. Saya yang cakaplah kena banyak muhasabah. Barakallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Umar ni contoh teladan yang baik. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tengok semua orang baik. Tak ada orang yang jahat depan mata, walaupun dia kasar. Sayyidina Umar ni dia tegas, dia kasar. Bukankah dia pernah jumpa dengan seorang lelaki buncit? Lelaki buncit lalu depan dia, insya-Allah, barakallahu ta'ala. Dia tengok lelaki buncit tu jalan bawa perut, insya-Allah.
Dia pegangnya perut lelaki tu. Mahadha, kata Nabi SAW. Mahadha. Apa ni? Kata Nabi SAW. Apa benda ni? Orang tadi dengan selamba jawab depan Sayyidina Umar, hadza min ni'matillah. Inilah salah satu daripada nikmat daripada Allah. Kata sini. Sayyidina Umar pandang dia, la wallahi hadza musibah min bala'illah. Kata Nabi SAW. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Sayyidina Umar panggil semua orang berkumpul. Jangan ada di antara orang yang hidup bawah pemerintahan aku berperut besar seperti ini. Subhanallah taala. Kerana aku katakan ini musibah, inilah penyebab bagi seseorang itu malas untuk bangkit ibadah di sisi Allah. Inilah yang akan menyenyakkan dia tidur di waktu malam, kata Sayyidina Umar. Saya pun perut naik dengar tengok apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dilakonkan semula tu, mendong balik. Kalau betul-betul kena depan Sayyidina Umar ni, tak tahu macam mana nak nyorok muka tu orang syaitan Allah taala anhu ya Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tak sampai cerita Umar betul-betul lagi ni, cerita Umar kat sini lain insya-Allah. Maka bila sampai ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Sayyidina Umar ada di situ. Dengar ayat tu, semua orang gembira, seronok juga macam peristiwa di Mina. Ketika Nabi SAW turun ayat al-Yawm, ketika Nabi mendengar ayat al-Yawm akmaltu lakum tadi itu. Ayat ini turun kemudian, dan ketika itu apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia menangis. Maka ketika itu orang menjadi pelik, apa pasal Umar pula menangis ni? Apa sebab menangis? Maka ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an kumpulkan seluruh mufassirin pada waktu itu. Mufassirin ini siapa dia? Kalangan para sahabat yang mahir dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Kebiasaannya para mufassirin ini adalah orang Mekah, bukan orang Madinah. Kerana orang Mekah lah yang paling tinggi nilai bahasanya berbanding orang Madinah. Orang Madinah tak erti benar bahasa ni. Adab dia tinggi. Adab dia tinggi, tapi dia tak berapa nak mahir dalam penggunaan bahasa qiyas. Itu sebab berlaku ketika ayat perintah berpuasa. Apa berlaku pada orang Madinah? Ayat perintah puasa kan dikatakan, dan hendaklah kamu menahan diri daripada makan di saat benang putih berada di atas benang hitam, dan makanlah kamu setelah benang hitam itu berada di atas benang putih. Apa dia mau buat? Dia ambil bantal, dia letaknya benang putih, dia letaknya benang hitam. Dia nunggu benang putih duduk atas benang hitam, dan hitam duduk atas benang putih. Datang orang muhajirin kata, bukan macam tu tuan, itu maksudnya fajar. Benang putih itu cahaya ufuk. Apabila kata benang hitam tu, mana maghrib nak masuk? Dan hendaklah kamu menahan diri kamu daripada makan apabila telah datang benang putih, itu telah siang. Bila fajar shadiq telah datang, jangan makan sehingga datang pada kamu benang hitam, iaitu datangnya tanda-tanda masuknya waktu malam, baru makan. Ini orang-orang Mekah. Orang Madinah dia kurang dalam bidang bahasa. Itu sebab Muhammad SAW diturunkan mukjizat bagi dia Al-Quran, kerana dia sedang menghadapi bangsa yang mahir dalam berbahasa. Maka ketika itu Rasulullah SAW bila dapat ayat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada ayat itu turun, Umar Al-Khattab bila menangis, orang tanya kenapa, Umar tak jawab. Umar kumpulkan para mufassirin, sahabat-sahabat daripada Mekah, buat satu halaqah. Bila buat satu halaqah, Sayyidina Umar Al-Khattab menanyakan kepada mufassirin, apakah maksud ayat itu? Sahabat ni kata, maksud dia begini, kita akan beroleh kemenangan atas bantuan Allah. Ni hampir semua sama. Sehinggalah seorang sahabat yang paling muda duduk sebelah Sayyidina Umar Al-Khattab, namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yakni sepupu baginda Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni orang yang hebat. Kenapa? Saat ia lahir ke dunia, bapa dia bawa dia bertemu Rasulullah, dan ketika itu sedang pemulauan orang Islam di Syi'ib Abi Talib. Nabi sedang dipulau oleh orang-orang musyrikin Mekah dengan pemulauan makanan kepada mereka 3 tahun. Dalam 3 tahun tu lahir seorang budak daripada anak Abbas bin Abdul Muttalib. Dibawanya jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru dapat anak. Ini anak saya. Maka ketika itu dinamakan dia dengan nama Abdullah. Ya Rasulullah, minta tolong tahnik, insyaAllah. Minta tahnik, insyaAllah. Rasulullah kata, iftahul famun, buka bibir dia. Dibuka mulut dia, Rasulullah tarik mulut bibir dia, terbuka. Mulut Abdullah bin Abbas tu terbuka. Lalu diludah Rasulullah dalam mulut dia. Hak kita ni minta tahnik, orang makan buah korma campur dengan ilio untuk guru bagi. Rasulullah tak bagi korma, ludah terus dalam mulut. Insya-Allah taala.
Rasulullah ludah dalam mulut Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din wa 'allimut ta'wil. Jangan pula tok guru pergi ikut ludah budak-budak ya, masyaallah taala. Ni zaman-zaman influenza COVID ni ilmu bahaya, masyaallah taala, masyaallah. Jadi apa dibuat di situ? Rasulullah ludah kerana itu mukjizat Nabi SAW. Nabi punya mukjizat meludah mulut budak tadi, masyaallah tabarakallah. Apa kata Nabi? Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia dalam urusan agama, wa 'allimut ta'wil, dan alimkan dia dalam bab takwil Quran. Itu sebab dia jadi mufassirin. Dia duduk sebelah Umar Al-Khattab, lalu Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ma ra'yuka li hadza surah?" Apakah pandangan awak tentang hazi surah, dengan ini surah ataupun surah ini, insyaallah. Kata Abdullah bin Abbas dengan tegas, ini ayat adalah pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Lalu pada saat ketika itu Allah memerintahkan Muhammad itu supaya banyak ia bertasbih dan memuji Allah dan minta ampun pada Allah, innahu kana tawwaba, kerana Allah itu penerima taubat dan ampun daripadanya. Nabi SAW istighfar, minta ampun pada Allah, bukan kerana dia berdosa. Tak. Jangan kata, oh ustaz, Nabi pun berdosa. Kenapa? Sebab Nabi minta ampun pada Allah, istighfar? Tak, bukan apa itu. Nabi minta ampun pada Allah Ta'ala sekiranya ada keterlupaan, ada kelakuan-kelakuan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta ampun pada Allah Ta'ala, istighfar tadi untuk didik umat juga. Minta ampun buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya Nabi itu sebut dalam riwayat, kata guru kami Syekh Abdullah Lutfi Al-Fadhani rahimahullah ta'ala dalam tafsir, cerita Nabi tidur, Nabi akan letak telapak tangan bawah mata. Khabar untuk guru kita, apa dia? Nabi tu akan menangis malam hari, minta ampun kepada Allah untuk umat sampai penuh air mata dalam takungan tangan dia. Ya Allah, sampai penuh air mata dalam takungan, menangis Nabi SAW. Kalaulah kamu melihat apa yang aku lihat, dan andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi SAW, nescaya kamu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Kamu akan menangis daripada banyak ketawa. Dan apa yang berlaku pada hari ini, itu tangisan-tangisan yang sedang kita hadapi. Apakah tangisan kita itu kerana mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tangisan kerana keterlepasan terhadap urusan dunia? Menangis kenapa? Getah kena curi, nangis. Nangis kenapa? Demam tak sihat, nanti tak boleh kerja, nangis. Di manakah tangisanmu buat Tuhanmu? Itu disebutkan dalam bahasa hukam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi bila Umar dengar pada kalimat Ibnu Abbas mengatakan ini tanda Rasulullah nak meninggal dunia, dia tunduk, antus sadaq. Sadaqta ya Ibnu Abbas, benarlah engkau wahai Ibnu Abbas. Maka barulah sedar semua mufassirin tentang ayat sebenar dia. Maksud sebenar, ya Rasulullah SAW tu akan meninggalkan kita. Kerana apa? Kerana orang semua dah masuk agama Islam. Tadinya Allah dah sempurnakan Islam, jadi Nabi tu tak ada kerja dah. Tujuan Nabi SAW tu tak ada dah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dah dapat rahmat dah semua dah masuk Islam. Maka Muhammad itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala balik ke hadratnya. Masya-Allah tabarakallah taala. Kemudian apa lagi disebutkan di sini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mengucap tasbih olehmu ya Muhammad dengan puji Tuhan engkau yang menyempurnakan kerjaan engkau. Nampak? Sempurna kerja Nabi. Bila kerja sempurna dah jadi apa? Bila kerja Nabi telah sempurna, maka ketika itu ucapkanlah alhamdulillah. Ini anjuran. 4 kalimat ya. 4 kalimat yang kalau boleh jangan tinggal. Saat memulakan suatu urusan, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Mula kerja, bismillah. Selesai urusan pekerjaan, faqul alhamdulillah. Yang ketiga, ucapkanlah insya-Allah dalam tiap-tiap perancangan. Dan yang keempat, ucapkanlah subhanallah di atas tiap-tiap keajaiban. 4 kataan jangan tinggal sebagai tasbih kita. Jadi tasbih bihamdi, bertasbihlah engkau. Apa kalimat tasbih? Subhanallah. Banyak versi. Kata Nabi, kalimatainin khafifatin 'alal lisan, saqilatun 'alal mizan. 2 kalimat yang ringan di bibir tetapi berat di timbangan Allah Taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ni baca sehari, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim.
fasabbih bihamdi, maka iringilah pula dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Allah suruh puji. Saya hairanlah, insyaallah barakallahu ta'ala, minggu ni sibuk di media sosial pasal ustaz-ustaz ni. Bukan nak ngumpat tak, saya tak nak ngumpat. Besar dosa saya ngumpat orang, tak pasal pula cari maaf pula ke dia, insya-Allah. Pasal masalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, faqul alhamdulillah. Yang kata imam kan, faqul alhamdulillah. Ada yang kata alhamdulillah saja, ada faqul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Tak habislah ada baca tu. Jadi isu. Tuan-tuan, Nabi SAW tak ajar itu, Nabi suruh istighfar. Bila dia tanya pada orang tadi, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Faqul alhamdulillah. Alhamdulillah lah ustaz, katanya kerana saya dah selesai mengerjakan sembahyang. Salah? Tak salah. Tapi punya perbahasan dalam mengucapkan subhanallah, alhamdulillah tadi macam boleh kafir pula. Subhanallah ta'ala. Ucapan alhamdulillah itu tadi tidak mengganggu-gugat sembahyang dia pun. Tak ganggu. Kenapa? Sembahyang dah selesai. Apa dia nak buat, suka hati dia lah. Subhanallah ta'ala. Apa dia nak buat? Hatta ada golongan dahulu lah, kena subhanallah yang isu lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun, tak ada zikir apa, tak masalah pula. Subhanallah ta'ala. Yang bangun dia kata Nabi tak berzikir lepas sembahyang, kata masya-Allah. Lepas tu bila orang ucap subhan alhamdulillah pula, dia kata apa? Nabi ajar istighfar, bukan alhamdulillah. Ada pula Nabi ajar istighfar lepas sembahyang, ingatkan tak ada. Subhanallah ta'ala. Jangan buat gaduh lah orang nak alhamdulillah ke nak istighfar ke, masya-Allah. Yang penting dia sembahyang, yang gaduh ni orang tak sembahyang. Itu yang pentingnya, orang tak sembahyang lah ni. Apa yang patut kita buat? Apa yang kita peringatkan mereka? Sebab Al-Imam Ghazali dalam nasihat ke-23 apa kata dia? Hendaklah kalian memberi nasihat. Apa tu nasihat? Iaitu memperingatkan mereka tentang akhirat dan cinta mereka terhadap kematian setelah daripada akhirat, setelah daripada dunia, dan mereka tumpu pada urusan akhiratnya. Itu nasihat, kata barakallahu ta'ala anhu. Jadi maknanya bukan nasihat kita untuk memecah belahkan orang lagi. Orang yang dah sembahyang disuruhnya pula jangan baca, jangan buat, jangan. Islam, agama, apa tujuan kita beragama? Tujuan kita beragama ni untuk mencapai ketenangan. Macam mana kita beragama tapi libang libu, serba salah. Ustaz tu kata kopi ni, ustaz ni kata kopi ni, pening lah aku tu. Jadi masalah beragama jadi pening. Masya-Allah. Padahal kita agama, nilai kita, sebab kita nak beragama supaya kita mencapai ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan kamu mengingati Allah, tatma'innah. Allah panggil ketika mati apa? Ya ayyatuhan nafsun mutma'innah. Nak tenang tu kita nak ingat Tuhan, nak tenang, bukan ingat Tuhan nak bergaduh. Subhanallah. Hairanlah orang nak bergaduh bab sembahyang pun. Apa nak dicari? Subhanallah ta'ala, macam belah ada dulu. Saya ingat satu makcik. Subhanallah ta'ala. Ustaz, kita ada nak nanya kan, subhanallah. Tanya apa tu makcik? Masya-Allah. Adalah kita nengok di telefon ustaz, kata masya-Allah. Ni orang ayah dia nengok di telefon ustaz, kata masya-Allah. Apa yang dia tengok tu? Itulah libang libu rasanya ustaz. Kenapa? Cuba cakap terus terang. Ustaz tu kata kita istighfar ni astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi makcik dulu beramal astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz tu khabar tak betul, tak sah katanya. 10 tahun dah makcik baca kopi tu ustaz. Macam mana ustaz? InsyaAllah. Jangan terus kata ibadah orang tak sah. Ini satu perbuatan yang paling sebenarnya saya tak gemar. Kita tengok orang tak sah ataupun kita kata tak betul. Padahal orang ibadah tu dah sungguh dari ibadah. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak terima celah mana. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Dia pernah beramal dengan keyakinan dia. Apabila berlaku pembetulan kita kata inilah kalimat yang sebenar. Kalimat itu sebenarnya dalam kaedah nahu dipanggil na'at dan na'ud. Na'at wan na'ud dipanggil dalam kaedah nahu. Apa na'at dan na'ud? Ikut mengikuti. Kalimat tu kan astaghfirullah. Tak? Allah tu berbaris fathah. Astaghfirullah al-azimah. Kenapa jadi azimah? Kerana dia na'at kepada Allah. Allah tu berbaris fathah. Dia ikut Allah.
Astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwal hayya. Kenapa hayya? Kerana tu nama Allah. Al hayya kerana dia ngikut Allah balik. Hayyal qayyuma, dia ngikut Allah balik. Wa atubu ilaih. Ini nak. Tapi orang Melayu ni dia terbiasa ngikut ayat kursi. InsyaAllah. Kan ayat kursi bunyinya apa? Allahu dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu dan al-qayyum tu ngikut Allahu. Sebab Allah tu baris depan. Jadi al-hayyu dan al-qayyum mengikut kepada hu-nya Allah tadi. Tapi dalam istighfar, astaghfirullah, kerana Allah tu berbaris fathah, sekalian nama Allah di belakang mengikut Allah tadi dengan berbaris fathah. Tu saja cerita dia. Kalau baca Hayyu Qayyum, Ustaz, serupa je makna dia. Maknanya serupa. Tabarakallah. Tak jadi apa pun. Cuma yang terbaik dalam kaedah nahwu tu itu Hayyal Qayyumah. Jadi yang dulu tu okey lah Ustaz. Okey je makcik. Tabarakallah. Usahlah risau. Allah Ta'ala terima amal kita. Itu sebab kita hari ni dapat satu ilmu baru. Jangan terus kita kata kita betul, orang lain tak betul. Jangan. Tabarakallah. Boleh jadi kita baca satu kitab, orang tu dah baca 40-50 kitab. Kita tak tahu kitab yang dia baca. Tabarakallah. Ini Buya Hamka. Buya Hamka kata apa? Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Saya ingat Buya Hamka ketika masa muda dia sangat aktif dalam gerakan muda, golongan muda. Bid'ah, tahlil tu bid'ah, kubur tu bid'ah, kunut tu bid'ah. Ni Buya Yahya, Abu Buya Yahya, Allahumma salli ala Muhammad, minta maaf Buya Yahya. Buya Hamka, tabarakallah. Buya Hamka dulu, Buya Hamka Al-Padangi, orang Padang. Tabarakallah taala anhu. Saya orang Minang pun terasa juga bila cerita pasal Buya Hamka, masya-Allah. Dia bila cerita pasal Hamka, masya-Allah tabarakallah, dia kata tak boleh, masa mudanya sangat keras. Satu waktu ketika dia tua, dia naik kapal pergi haji sama-sama. Bila dia pergi naik haji, dia jadi imam pada tu dalam kapal. Perjalanan haji kan 3 bulan naik kapal tu. Dia pergi naik kapal, orang jemaah sembahyang subuh waktu tu, dia jadi imam. Sampai dia jadi imam, sampai rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahumma hdina fi man hadait. Buya Hamka yang baca kunut tu. Tabarakallah taala. Masa muda dia kata kunut ni bid'ah. Tabarakallah. Sampai dia jadi nak pergi haji, dia angkat tangan baca kunut. Selesai sembahyang, pengikut dia datang jumpa pada dia, Buya, bukankah Buya ketika muda dulu orang yang sangat menitik beratkan dalam masalah bid'ah? Buya khabar, Buya khabar lah, tabarakallah taala. Buya kata bahawa sungguhnya itu perbuatan tak ada. Tabarakallah taala. Perbuatan tu tak betul. Tapi kenapa hari ini Buya baca kunut? Kata Buya Hamka mudah aja. Dulu masa muda saya sempat menghabiskan satu kitab. Tapi sewaktu saya dah tua ni, saya dah habis 1000 kitab. Ada cerita dia. Tabarakallah taala. Mana Buya Hamka buat bila dia dah kata ada ilmu tu. Masya-Allah tabarakallah taala. Masya-Allah. Tu sebab hidup kita ni, kita ditemukan oleh Allah Taala dengan apa yang betul-betul kita cari. Buya Hamka sendiri, cerita Buya Hamka lagi. Masya-Allah taala. Buya Hamka ni disebutkan dalam riwayat, beliau ni Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pernah satu hari ada satu orang laki-laki datang kepada Buya Hamka, mengadu pada Buya Hamka. Cerita ni saya pernah cerita, kita ulang balik kerana nak tahu matlamat hidup kita. Buya Hamka didatangi oleh seorang laki-laki, lalu lelaki itu datang kepada Buya Hamka, kata apa? Buya tahu tak, dekat Mekah tu ada banyak pelacur. Buya, dekat Mekah tu banyak pelacur. Bahkan pelacurnya pakai niqab. Subhanallah ta'ala. Kata Buya, masakan di Mekah ada pelacur? Iya Buya, di Mekah banyak pelacurnya. Kata Masya Allah, pakai niqab, kerudung lagi semuanya, Masya Allah. Kata Buya, aku pergi ke Amerika Syarikat, aku tak jumpa pun satu pelacur di sana. Seolah-olah dia kata apa? Di Amerika Syarikat tak ada pelacur. InsyaAllah. Kata laki-laki tadi, Buya, biar betul, kata dia, jadi perak ada orang tu. InsyaAllah ta'ala. Biar betul Buya, kata insya-Allah. Di Mekah saja ada pelacur, takkan di Amerika tak ada pelacur? InsyaAllah. Ni minta marah bahasa saya sebut ni, tapi ini cerita dia kopi ni. Buya, kalau di Mekah saja ada pelacur, takkan di Amerika Syarikat tak ada pelacur? Kata Buya, aku ke Amerika Syarikat itu untuk bersilaturahmi, untuk menambah ilmu, untuk bertemu dengan sahabat-sahabatku. Aku tak cari pelacur. Kerana Allah Ta'ala akan menemukan apa yang kita cari. Allah Ta'ala akan menemukan sesuatu yang kita cari dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya cari pelacur, di Mekah pun boleh jumpa pelacur. Kerana itu niat yang kamu cari. Dan macam kita mengaji ilmu, niat nak cari salah orang, jumpalah salah orang.
Tapi kalau niatnya untuk mendidik, niatnya untuk menyampaikan, niatnya itu untuk mengharmonikan, itu yang Allah Ta'ala akan bagi. Supaya istighfar, tasbih, tahmid, tahlil kat lidah ni, kita siapa yang mampu nak nyebut kalimat ni? Kalau nak mengatakan sebab ada mulut, 33 juta rakyat Malaysia ni ada mulut. Tetapi berapa orang yang berjaya habis 100 kali istighfar sehari? Dalam 33 juta orang tadi tu, siapa yang boleh habis 100 kali istighfar sehari? 10%? Mungkin. 20%? Mungkin. Bahkan boleh kita katakan 50% istighfar pada Allah Ta'ala tiap hari 100 kali. Betul? Boleh? Boleh. Kerana Allah Ta'ala akan bantu. Kalau kata sebab ada mulut je boleh istighfar, tak. Kerana kalimat istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, apa dan juga selawat, ini semua bantuan Allah. Nak minta ampun pada Allah, Allah bantu lidah kita. Macam mana lidah nak istighfar kalau hati tak mau bertobat? Macam mana lidah nak memuji Allah kalau hati tidak teruja dengan nikmat Allah? Bagaimana lidah nak bertasbih pada Allah kalau tak pernah mengagungkan Allah? Bagaimana lidah nak selawat pada baginda Rasulullah kalau hati tak cinta pada Rasulullah? Itu saja. Jadi benda ni berlaku, asbabnya di sini. Innallaha la yanzuru ajsamikum wala sawarikum, walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah Ta'ala tak pandang tubuh badan kamu besar kecil, ketot, gemuk, kuih. Allah tak pandang pada sawarikum, wajah kamu bujur, lonjong, kecil, besar, kembam, kuih, cengkung. Tak. Walakinnallaha yanzuru, tetapi Allah hanya memandang ala qulubikum, pada hati kamu. Hati kamu baik, memang dia niat nak tobat, dia ringan di Allah Ta'ala lidah nak istighfar. Hati kamu memang teruja dengan nikmat Allah, dimudahkan kamu untuk bertasbih pada Allah. Hati kamu memang cinta pada Rasulullah, nak tahu, nak kenal Rasulullah, lidah mudah berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau dengan Rasulullah pun kita jadikan musuh, kalau dengan Rasulullah pun kita tak mau kenal, dengan Rasulullah pun kita buat pasal, macam mana lidah kita nak berselawat pada baginda Nabi SAW? Ini dia. Itu sebab pepatah orang Melayu ada yang tak boleh pakai. Apa yang tak boleh pakai? Ustaz, dia tu mulut dia jahat, hatinya baik. Mana boleh pakai? Barang yang datang daripada mulut ni, yang keluar daripada mulut, datang daripada sini. Subhanallah. Kerana dibantu di Allah sebab benda tu ada di sini. Subhanallah Ta'ala anhu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Semangat sangatlah tu. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbih dan memujilah. Tu sebab saya sebut tadi, orang lepas sembahyang nak tahlil ke, nak tahmid ke, nak tasbih ke, nak istighfar ke, ala kulli hal. Namun yang utama, kita sebut, yang utama yang Nabi ajar, istighfar. Tu dia. Jangan kita kata bila dia mengucapkan alhamdulillah, oh tak betul dia. Jangan. Nabi kata lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu bila dia bangun, dia keluar tu pun lepas sembahyang juga. Subhanallah Ta'ala. Selagi belum azan masuk waktu, selagi belum masuk lagi waktu seterusnya, itu dia panggil lepas sembahyang. Bila dia istighfar, silakan. Subhanallah Ta'ala ya Rahmanur Rahim. Ini masya-Allah tabarakallah taala. Jangan mudah kita klaim ibadah orang. Tabarakallah. Kerana yang menggerakkan dia untuk ibadah siapa? Allah. Allah yang gerakkan dia, masya-Allah. Allah yang pilih dia untuk buat ibadat. Kita tak terpilih, jangan kita kata dia salah. Tabarakallah. Lainlah kalau dia merapu, dia mengucapkan alhamdulillah tapi bunyi lain, masuk lain, cerita tujuan lain, itu tak boleh lah. Dia pula habis assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat insun mata aji semertilem. Jangan lupa itu memang bercanggah lah. Tak ada kena-mengena dengan nilai ibadah. Ini masyarakat. Tiba-tiba nak sapu tangan kamu ke rampung isi semertilem. Sebab tutup pintu gua tak, masyarakat tabarakallah. Nak tutup. Saya pernah jumpa manusia rupa ini. Bukan cerita kosong ni. Kan masa sembahyang tu at-tahiyatul mubarakah asyhadu an la ilaha, sampai bab pada innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pernah jumpa tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tanya dengan dia, insya-Allah. Kita tanya nak menuntut ilmu, bukanlah tanya nak ngena dah dia. Pakcik. Bentar tadi benarnya saya hilang khusyuk sikitlah kan, sebab sembahyang sebelah pakcik, saya nampak tangannya begitu. Saya tanya terus, buka begitu, kemudian gini. Apa maksud dia pakcik? Insyaallah taala. Oh, masa kita minta assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu kita minta Allah bukakan pintu syurga buat kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi, itu maksudnya apa pula? Yang ini ada buka tutup dah pintu tu, insyaallah. Jangan tak tutup, insyaallah. Kita kalau pasal aircon buka pintu keluar anginnya tu, insyaallah taala. Kena tutup pintu tu tadi, insyaallah.
pun ada rupa itu, ala kulli hal, insya-Allah. Yang penting bagaimana yakin kita kepada Allah. Masya-Allah, yang perbuatan tu tak adalah ada murad daripada Nabi, tak adalah yang ada sekali buka tangan tutup tangan tu tak ada murad daripada Nabi. Hatta dia cuci tengkuk belakang ni. Insya-Allah taala. Bila ambil wuduk kan dia cuci tengkuk belakang. Kalau kita cari kitab-kitab kecil, kitab-kitab kecil lah saya baca, saya tak jumpa kitab besar lagi. Kitab kecil tak ada cerita basuh belakang. Tapi kita ambil nisbah apa dia? Nisbah dia, kalaulah orang tadi lazim dikenal ia sebagai ahli serban. Contoh kalau pakai serban baru kenal, oh tu Ustaz Ridwan kena. Kalau tak pakai serban, ustaz ke tak kenal lah, tak cam tak pakai serban. Kena pula Ustaz Ridwan kalau pakai serban, dia tutup rambut depan sampai rambut belakang, telinga-telinga semua tak ada rambut dah. Dan dia dikenali dengan serbannya. Jadi serban tu sebahagian anggota dia. Jadi bila dia ambil wuduk, dia boleh sapu pada serban saja. Dia ambil wuduk, dia sapu pada serban. Kerana serban tu sebahagian diri dia dah ketika tu. Namun dia ingat dia ada rambut lagi kat sini, dia pun ambil, dia cuci rambut belah sini. Jadi ni ulama dulu kan serbannya besar-besar, dia cuci kat sini. Orang awam pun tengok, oh cuci leher, dia pun cuci leher juga. Apa salahnya? Ittiba', kerana mereka ittiba' saja, nak mengikut. Insya-Allah tabarakallah. Salah? Tak salah. Jangan kita salahkan orang dalam urusan ibadah. Jangan sekali-kali kita, insya-Allah. Sebab kita tak tahu. Sebab kita bukan macam Imam Syafi'i, banyak mengaji dia, macam Imam Ahmad Hanbal. Kita tak tahu perbuatan dia tu disebut dalam kitab mana, dan kita pun kerana fakir. Kerana fakir mana orang terlalu berharap pada ilmu, sedikit sangat ilmu kita nak menuduh orang lain tak betul. Tabarakallah taala. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni masya-Allah sembelih lembu, bawa pisau, masya-Allah tabarakallah, sebab yakin, cerita yakin ni. Masa nyembelih lembu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, fa amma man istaghna, dia nyembelih. Saya kata tak faham fa amma man istaghna pula ni, tak kena pun ayat dia fa amma man istaghna. Kenapa baca fa amma man istaghna ayat tu? Kata dia doa kepada Allah Taala supaya daging tu manis, kata masya-Allah. Fa amma manis taghna, tabarakallah, supaya manis daging tu, kata dia. Ala kulli hal, ini masing-masing lah, tabarakallah taala. Tapi apa yang Allah perintahkan di sini apa dia? Fasabbih, bertasbihlah pada Allah. Itu jangan tinggal pula. Bihamdika, bihamdi rabbika, dan pujilah Tuhan kamu. Kemudian wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi cerita dia apa? Dan hendaklah ya Muhammad dengan pujian Tuhan engkau yang menyempurnakan kerjaan engkau. Mana Muhammad, awak dah habis kerja dah. Agreement ataupun kontrak untuk jadi Nabi tu dah tamat hari ini atau tahun ini. Maka selesai dah kerja kamu, maka hendaklah kamu memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dah lega dah. Itu sebab kita kena puji Allah Ta'ala setelah selesai kerja kita. Tak kira lah apa jenis kerja, baik sekecil-kecil kerja atau sebesar-besar kerja, menjadi pemerintah yang besar sekalipun, selesai kerja, alhamdulillah. Jangan kita selesai kerja, hentak meja pula, tak boleh begini macam. Kerana dalil Allah Ta'ala sebut, qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah Ta'ala memilih siapa saja untuk diberikan kekuasaan ataupun kerajaan, dan Allah mampu menarik kepada siapa saja kekuasaan dan kerajaan. Itu kekuasaan tadi. Selesai kerja ketika itu, katakan faqulil hamdulillah, serah pada Allah, sebab Allah yang pilih kita dan Allah juga yang menjatuhkan kita. Jadi selesailah, maksudnya Nabi Muhammad pun diberi pilihan lagi. Ketika dia nak meninggal dunia, bukankah dalam riwayat cerita malaikat turun tanya pada Muhammad, Muhammad nak hidup lagi atau nak meninggal? Nak meninggal atau nak hidup? Dapat tawaran lagi. Kata Nabi, Quran habis. Kata jawab Jibril, habis ya Rasulullah. Kalau begitu ar-rafiqul a'la min afdal, itu yang lebih baik, balik kepada Tuhan, insyaallah taala. Walaupun hatinya berat meninggalkan umat. Maka sebutkan, dan apa kata dia, dan minta ampun akan dia atas kadar kemuliaan engkau, kerana engkau hendak berpindah kerjaan yang lain. Nabi Muhammad nak pindah kerja lain pula. Apa kerja Nabi sekarang? Kerjanya menantikan datangnya kiamat. Kerana Muhammad sekarang menantikan kiamat. Kenapa? Ketika dia bangun, dia ada satu tugas lagi penting, nak mengimpun umat, nak bagi syafaat. Itu kerja Nabi SAW. Nabi itu sebab bila kita baca ayat yang lalu, surah lalu, tak sempat dulu saya tak dan mensyarahkan, iaitu bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang. Allah kata apa? Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat bagi engkau itu akan sebutan engkau dengan sebutan serta nama aku. Jadi siapa-siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad dan berselawat kepada Nabi, seakan-akan dia berzikir kepada Allah juga. Wa rafa'na,
laka dzikra. Diangkatkan pujian terhadap engkau itu dikira sebagai memuji aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang berselawat pada baginda Nabi, ini disebut oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa Huquqi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Bila disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia memuji Allah. Apa yang Allah bagi pada dia? Fa inna ma'al usri yusra. Bagi mereka itu satu kesusahan, kami bagi gandaan kebaikan kelepasan. Al-usri itu ma'rifah, sedangkan usra nakirah. Jadi ma'rifah tu menunjukkan satu, nakirah tu menunjukkan banyak. Apa makna ma'rifah? Kerana ada alif lam. Nakirah kerana dia tanwin. Itu al-usri yusra. Jadi aku bagi engkau satu je kesusahan, tapi kalau kau boleh hadapi kesusahan tadi dan banyak berselawat pada baginda Nabi SAW, al-usra, kami bagi kepada kamu al-yusra, bagi kepada yusran, iaitu kebajikan yang berlimpah ruah. Subhanallah. Tu tafsir ni seronok kalau kita tengok betul-betul teliti satu-satu. Kalau nak per ayat dia kena pergi pondok, insyaallah taala. Kalau nak per ayat, tapi kalau kita ni secara langsung supaya kita dapat ambil ibrah, dapat pengajaran daripada ayat-ayat Quran tu tadi. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada kalimat innahu kana tawwaba kita sambung pada siri akan datang, insyaallah tabarakallah. Surah ni 4 je ayat dia, tapi ngabihkannya 4 minggu. Subhanallah taala, insya-Allah 4 kali kuliah baru habis. Subhanallah. Jadi mana satu kuliah satu ayat, insya-Allah. Jadi ini surah merupakan surah bebanan buat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Bebanan apa dia? Bebanan duka cita kerana cinta pada Rasulullah. Hak kita ni muhasabah diri kita, bagaimana kita letak cinta kita pada Rasulullah. Kita datang depan Raudatun Nabi SAW, lalu depan makam Nabi. Nabi kata, manzarani, siapa yang ziarah aku, datang kepada aku, ucapkan salam pada aku, wajabat lahu syafaati, wajib dapat syafaat aku. Nabi nak bagi syafaat, macam mana kita bagi salam pada Rasulullah, macam mana kita titipkan selawat kita pada Rasulullah SAW. Tabarakallah ta'ala anhu. Dan bagaimana kita nak menghadap Nabi SAW nanti, cerita dia dengan dosa-dosa yang ada pada kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, riwayat dalam kitab hadis, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah amalan umat. Ni Muhammad Ridwan, dosa dia dalam seminggu ni. Nabi dah nampak dosa kita. Macam mana kita nak jumpa Nabi? Muka ni tebal mana yang boleh kita hadapkan depan Nabi SAW, sedangkan Nabi tahu kita buat apa. Subhanallah ta'ala. Dalam hadis sebut, Nabi kata, aku diperlihatkan amalan umatku pada setiap hari Jumaat. InsyaAllah. Dia tengok, oh Ridwan. Tapi kita pula datang belagak depan Nabi serupa macam kita ni alim dah, ya Rasulullah, saya dah berjuang jalan Allah. Nabi tengok kecil besar dia ni dosa pun banyak ni. Macam nak ngadap muka? Saya ingat lagi Profesor Dr. Ali Gum'ah, Mantan Mufti Kerajaan Mesir, Allahumma salli wa sallam ala Muhammad, ditanya dalam wawancara, ya Dr. Ali Gum'ah, masya-Allah, bagaimana dan apa yang kau akan lakukan sekiranya engkau berada di hari Nabi SAW datang ke dalam kota Yathrib? Kan orang ramai, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Naik unta Nabi datang. Apa yang kau akan buat kalau kau ada dekat situ dan kau diberi kesempatan untuk menatap Nabi SAW? Ditanya kepada Dr. Ali Gum'ah, dia tunduk, insyaAllah. Kata dia, kalaulah aku berada pada hari itu, nescaya aku akan lari sejauh mungkin daripada dilihat oleh Rasulullah SAW. Aku akan lari sejauh mungkin daripada dilihat oleh Rasulullah kerana malu dosa yang aku bawa nak jumpa Nabi SAW. Ni dosa ni nanti Nabi nampak. Nabi ni, kalau siapa pernah tengok lah, contoh lah ni, contoh, tak adalah saya khabar kopi tu, tapi contoh, Nabi ni serupa macam kalau tuan-tuan tengok cerita Jumanji tu, tuk tekan dada, tit, keluar data, tengok satu kopi tu, nampak terus diberi tengok di Allah Ta'ala. Hak kita ni nak jumpa Nabi SAW, udahlah jenis yang berat mulut nak selawat pada baginda Nabi SAW. Dengar kata Nabi SAW, Nabi tanya, ini sepanjang saya bercakap ni banyak sebut nama Nabi ni, tapi Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabat, siapakah orang yang muflis? Kata sahabat, ya Rasulullah SAW, atau kata muflis tu bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kata bankrupt, bankruptcy. Siapakah orang yang bankrupt ataupun orang yang muflis tu, wahai sahabat? Ada sahabat kata, ya Rasulullah, hum la yujad dinar wala dirhamun. Mereka yang tidak ada padanya dinar dan dirham, tu orang muflis.
Rasulullah tak kata salah, betul lah tu. Ada yang kata muflis tu begini, ada kata muflis, ada kata Rasulullah SAW, orang yang muflis itu ialah apabila ia mendengar namaku tetapi dia tidak berselawat kepada aku, kata Nabi SAW. Tu sebab dalam khutbah Jumaat, kenapa Pak Imam baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kata dia. Tapi sebenarnya dia suruh kita selawat dulu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat ni dalam keadaan riak pun diterima di Allah Ta'ala. Selawat dalam keadaan riak diterima di Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Sembayang kalau riak, Allah Ta'ala tak terima. Tasbih riak, Allah tak terima. Istighfar riak, Allah tak terima. Tapi selawat kalau riak, Allah terima. Hebatnya selawat ni tadi, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Bahkan perkara makruh dalam selawat pun Allah terima. Apa makruh dalam selawat? Allahumma salli ala Muhammad, itu saja dia selawat. Padahal Allahumma salli wa sallim. Kenapa? Kerana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kena ada salli dan sallim tu. Wa salli wa salli, apa nama, inna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru sempurna kata orang Perak. Subhanallah taala anhu. Jadi itu dia. Walaupun dia makruh, walaupun dia riak, diterima di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sungguh sangat cerita pasal Rasulullah ni Ustaz? Kerana ni surah cerita pasal kehilangan kita pada Rasulullah. Kita hilang Rasulullah bila ayat ni turun. Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ayat ni turun. Itu sebab innahu kana tawwaban. Nanti kita akan sambung cerita dia tentang tangisan Rasulullah untuk berpisah dengan umat. Tabarakallah. Pada siri akan datang insya-Allah. Tabarakallah taala anhu. Baik, jadi sebelum saya tangguh pengajian kita, innahu kana tawwaban ni cerita tentang khutbah Nabi terakhir, dan ketika Nabi tak boleh bercakap apa dah. Bukan sekadar tak boleh bercakap, Nabi tak boleh berjalan, Nabi tak boleh bergerak, badannya panas menyamai panas 4 orang laki-laki. Orang pegang bawa ketiak Nabi SAW, yang boleh pegang cuma Sayyidina Ali dan juga Fudail, insyaAllah. Mereka dua je boleh mengangkat Nabi SAW. Dan bawa Nabi masuk dalam masjid tu bukan Nabi melangkah rupa kita, insyaAllah. Kita melangkah elok, tarik kursi kita duduk, insyaAllah boleh. Nabi tak. Nabi diseret kakinya masuk dalam masjid, dibawa di Ali, Ali seret masuk dalam masjid. Waktu ketika Nabi SAW akhir daripada penghidupan dia, diseret masuk. Kata Ali, kata Rasulullah, Ali kummi, Ali dirikan aku, kata Rasulullah. Dirikan aku Ali. Ali pegang Rasulullah. Rasulullah pangkat takbir, Allahu Akbar. Nabi baca Fatihah. Kemudian Nabi bagi isyarat pada Ali untuk dilepaskan. Nabi terus duduk pada ketika itu. Walhal masuknya tadi dalam keadaan diseret kakinya, tapi masih lagi boleh Allahu Akbar. Kalau dia tak sembahyang pun boleh jadi Allah ampunkan, kerana dia kekasih Allah. Martabat dia di sisi Allah, dia bertemu dan sujud di hadapan Allah. Ya Masya Allah. Tapi beliau tu sangat cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sambung cerita tu lah, InsyaAllah pada siri akan datang. Moga panjang umur dapat kita sambung lagi perbahasan tentang surah An-Nasr. An-Nasr ini mana? Bantuan daripada Allah. Bagaimana Allah membantu Nabi, itu kita akan sambung siri akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, sebelum tangguh saya buka ruang soalan. Kalau ada nak bertanya, falyatafaddal ma'jurah. Biasa tafsir tak ada tanya lah, insya-Allah ta'ala. Jadi sekadar tu dululah pada malam mulia ni. Ada salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda, tuan imam, AJK masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita, saya mohon tegurlah diri saya dengan teguran bisawab. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini tidak bertepatan dengan murad kitab, dan apa yang saya sampaikan ini bercanggah dengan fatwa yang telah digazetkan oleh Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Perak dan Jabatan Agama Islam Adat Melayu Perak, saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qudri unsa wa zakat. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع والقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع.
Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya tangga dengan tasbih kafarah surah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق